قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ألهمنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. قال الإمام الباجوري رحمه الله ويؤخذ منه, muka 97 bawah sekali. Wayukhadhu, baca daripada matan ya. Wayukhadhu minhu aidan. Wayukhadhu minhu, dalam matan tak ada aidan tak? Wayukhadhu minhu tanazzuhuhu ta'ala 'anil aghradi fil af'ali wal ahkam. Dan dipaham juga daripada istighna Allah Ta'ala itu bahawa maha suci Allah daripada segala aghrad, segala matlamat, tujuan-tujuan fil af'ali wal ahkam, pada segala perbuatan dan segala hukum. Wa illa, jika Tuhan tidak terkaya daripada matlamat pada perbuatan dan hukum, lazim iftiqaruhu ila ma yuhassilu gharadah, nescaya lazim berhajat Allah kepada perkara yang menghasilkan matlamatnya, tujuannya. Kaifa, bagaimana boleh demikian? Wa huwa jalla wa azza, walhal Allah Ta'ala yang maha agung, al-ghaniyyu an kulli ma siwah, yang maha terkaya ia dari selainnya. Kata musannif, qauluhu wa yu'khadhu minhu, dipaham daripadanya, ay min sirnaihi, daripada terkayanya Allah Jalla wa Azza an kulli ma siwah. Qauluhu aidan, terkayanya juga, dipaham daripadanya juga, aidan ay kama ukhidha minhu ma taqaddama, sebagaimana difaham daripadanya barang yang telah lalu. Qauluhu tanazzuhuhu ta'ala 'anil aghradi, terkayanya Allah daripada sekalian matlamat dan tujuan-tujuan. La yakhfa, tiada tersembunyi, annahu mimma yandariju tahtal mukhalafati lil hawadithi, bahawa ini termasuk di bawah mukhalafah lil hawadis. Muka surat 97. Apa ni? 97 bawah. 97 bawah. Bawah 97. Dan tiada sembunyi lagi bahawa ia termasuk di bawah mukhalafah lil hawadis, termasuk dalam sifat mukhalafah, bersalahan Allah bagi sekalian yang baharu. Kerana sekalian yang baharu perbuatannya ada gharad, ada matlamat. Jadi sebenarnya termasuk dah. Waqad taqaddama dzikruha, dan telah terdahulu sebutnya. Tapi kenapa diulang? Wa innama nassa alaihi al-musannifu, hanya menaskan, menyebut secara jelas di atasnya oleh musannif, ma'al indirajil madhkur, beserta telah termasuk yang telah lepas. Walha telah masuk perbincangan, telah terkandung dalam perbincangan mukhalafah tu. Tapi menaskan juga limazidil ihtimami bihi, untuk menambahkan ambil berat dengan dia, untuk memberi penekanan kepada isu ni atau kepada sudut ni. Daf'an, ni illah kepada illah, limazid tu illah, ada illah pada illah. Daf'an litawahumi adamilin diraji dzalik, kerana menolak bagi andaian tidak termasuk demikian itu fi kalimat tauhid, pada kalimah tauhid. Kok ada kata tak termasuk, dia sebut lagi pula supaya nak menyatakan kalimah tauhid juga termasuk dalam pemahaman kalimah tauhid. Allah Ta'ala tidak berhajat kepada tujuan-tujuan
dalam perbuatan dan segala hukumnya. Qauluhu anil aghrad, daripada segala tujuan dan matlamat. Aghrad itu jam'u gharadin, jamak kepada gharad. Gharad tu matlamat, tujuan, cita-cita. Apa itu gharad? Huwal maslahatul mutarattibatu 'alal fi'li awil hukmi, iaitu maslahah yang terhasil di atas perbuatan atau hukum. Maslahah yang hasil atas perbuatan atau hukum. Kita buat satu benda dapat apa? Awak dapat tu maslahah tu, nama gharad. Makan, gharadnya kenyang. Maslahah yang terhasil daripada makan iaitu kenyang. Kenyang tu nama gharad. Min haitsu kaunuhu maqsudatan minhu, dari segi keadaannya itu, maslahah itu dimaksudkan daripada perbuatan. Makan tu nak ke kenyang? Nampak tak? Jadi kenyang tu gharad lah, kerana maslahah yang memang nak daripada makan itu. Maqsudatan minhu minal fi'li. Bi khilafil hikmah, berlainan dengan hikmah. Hikmah ni bukan dibuat kerana maksud tu, tapi dia hikmah ni hasil yang terhasil daripada perbuatan tanpa dikosak nak ke dia. Nampak tak? Bukan makna nak mencapai tu. Bincang dalam bab sebelum ni sebut dah kan beza al-aghrad dengan hikmah. Bi khilafil hikmah kama taqaddama, sebagaimana telah terdahulu. Jadi Allah Taala, perbuatan Tuhan hikmah ada, tapi ada perbuatan Tuhan ada matlamat ke nak dicapai? Bukan matlamat pada perbuatan Tuhan, tapi hikmat ada. Matlamat dengan maksud, dengan terjemahan bagi gharad itu mustahil, kerana Allah Taala buat bukan untuk mencapai matlamat tersebut. Kerana bila sebut gharad, matlamat ni iaitu maslahah yang kembali kepada dia. Adapun hikmat tu lahir daripada perbuatan Al-Hakim yang maha bijaksana. Perbuatan Al-Hakim yang maha bijaksana, maka perbuatan tu tentulah berlaku dengan hikmah. Dia buat tu comel, ada cantik, ada comel dia tu. Comel tu dia nak ke untuk kembali pada dak, tapi perbuatan tu terhasil kerana sebab kebijaksanaannya. Hikmah, tujuan. Gharad tu tujuan. Tuhan buat bukan dengan tujuan untuk diri dia. Percakapan itu, tujuan Allah Ta'ala menciptakan manusia ialah untuk beribadat pada dia. Tak apa, tak apa. Boleh kata tujuan Allah Ta'ala mencipta manusia ialah untuk ibadat kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Terjemah tujuan tak apa, tapi bukan dengan makna tujuan gharad yang kembali pada dia lah. Bahasa Melayu dia tak ada beza tujuan. Tapi istilah, dari segi istilah, ulama ahli kalam tidak namakan perbuatan Tuhan tu ada gharad. Itu mustahil. Ahli sunnah lah, di sisi ahli sunnah. Di sisi ahli sunnah, Tuhan buat bukan kerana nak mencapai matlamat. Ini khilaf besar antara Asy'ariyah dan juga Maturidiyah serta Jumhur ni. Asy'ariyah macam af'alullah. Asal masalah ini ialah pada al-af'alullah mu'allalah am ghairu mu'allalah. Perbuatan Tuhan tu ada ta'lil ke, bersebab ke tidak bersebab. Itu asal masalah. Jadi kalau buka kitab-kitab kalam besar-besar, pada perbincangan itulah, dan juga pada perbincangan usul fiqh, pada bab qiyas dia akan bincang hal af'alullah mu'allalatun am ghairu mu'allalah. Perbuatan Tuhan itu bersebab ke tak ada sebab. Jadi golongan maqasidi akan tarjihlah perbuatan Tuhan itu bersebab. Dalam sini Asy'ariyah kata tak, bersebab dengan maksud Allah buat kerana nak mencapai matlamat itu mustahil pada Allah. Mustahil pada Allah. Qauluhu wa illa lazima. Kenapa, apa illah? Asy'ariyah kita kata Tuhan buat bukan kerana sebab yang nak dicapai daripada perbuatan tu. Wa illa lazima iftiqaruhu ila ma yuhassilu gharadah. Jika tidak, maka berhajat Tuhan kepada perkara yang menghasilkan tujuan dan matlamat dia.
Kerana Tuhan buat sesuatu untuk tujuan tertentu. Maknanya mesti Tuhan kena buat juga untuk mencapai tujuan tu. Faham tak? Untuk mencapai tujuan tu mesti kena buat juga. Kalau tak buat, tak sempurna. Dah sebab buat tu kerana tu, makna benda tu mesti benda yang nak dicapai tu sempurna. Kalau tak terhasil apa yang dikehendakinya, tak sempurna Tuhan, maka Tuhan mesti pula buat pula gitu. Jadi wajib atas Tuhan buat, padahal Allah Ta'ala tidak wajib. Tuhan terkaya daripada buat tu. Tu dia nak nafikan juga. Hatta pada matlamat pun tidak, ada tujuan pun tidak. Yu'khadhu minhu qiyasun istisnaiyun. Dipaham daripada ini qiyas istisnai. Nazmuhu hakadha, susunannya gini. Ini qiyas istisnai dalam mantik. Lau lam yakun mutanazzihan anil aghradi fi af'alihi wa ahkamihi. Jika tiada Allah itu maha suci daripada tujuan pada dan matlamat pada perbuatan dan hukumnya, itu lau syartiyah. Jawabnya lazim iftiqaruhu ta'ala ila ma yuhassilu gharadah. Maka lazim berhajat Allah kepada perkara yang menghasilkan matlamat. Kalau Tuhan tidak sunyi, tidak suci dia daripada matlamat dan tujuan pada perbuatan dan hukum, nescaya berhajat Allah kepada perkara yang menghasilkan tujuan dan matlamat tersebut. Lakin at-taliya batilun. Tapi at-tali mana? Berhajat Tuhan kepada perkara yang menghasilkan tujuan dan matlamat itu batil, tak betul. Tuhan berhajat kepada sesuatu yang menghasilkan matlamat dia? Tak, Tuhan tak berhajat. Kalau Tuhan berhajat, besar tu pula. Tuhan nak ke dia? Tuhan terpaksa nak ke dia pula. Besar tu pula. Tu batilun. Idza batalat tali batalal muqaddam. Bila tali batal, muqaddam pun batal juga. Jumlah syartiyah tu. Apa dia? Batal. Lam yakun mutanazzihan tu batal. Jadi nafi bagi nafi, nafi hadap ke nafi, jadi isbatlah. Lazim wa thabata naqiduhu. Sabit naqidnya lawan dia. Lawan kepada lam yakun mutanazzihan. Lawan lam yakun mutanazzihan, lawan dia apa? Lawan mutanazzihan. Lam yakun mutanazzihan. Naqid dia. Mutanazzihan, mutanazihun. Lam maksudnya mutanazihun, nafi isbat. Jadi sabitlah naqid dia iaitu kaunuhu mutanazzihan anil aghrad. Keadaan Tuhan itu maha suci daripada tujuan dan matlamat. Wa huwal matlub, itulah yang nak dituntut, itulah yang yang sebenar. Fata'ammal, maka hendaklah kamu perhatikan. Qauluhu ila ma yuhassilu gharadahu. Ma yuhassilu gharadah. Salah bagi tu. Perkara yang menghasilkan matlamatnya, gharadahu. Buku kita ni, Haji. Dok bagi atas, kau bagi depan. Salah. Ma yuhassilu gharadahu, jadi maf'ulun bih. Bagi yuhassil, sesuatu yang menghasilkan tujuan dia, matlamat dia. Ai ila fi'lin au hukmin lah. Pada berhajat ia kepada fi'il atau hukum, perbuatan Tuhan atau hukum Tuhan. Ila fi'lin au hukmin yuhassilu maqsudahu, yang menghasilkan maksud, wa matlubahu, yang tujuan dia. Berhajat Tuhan pula tu. Nampak? Kalau Tuhan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kalau Tuhan berhajat kepada manusia untuk sembah dia, untuk sembah dia, maksud untuk cipta manusia untuk sembah, gharad cipta manusia untuk sembah dia, maka Tuhan mesti cipta manusia untuk sembah dia. Kalau Tuhan berhajat kepada gharad, maknanya kalau Tuhan tak cipta, tak sempurna lah. Tak sempurna Tuhan. Jadi Tuhan tak berhajat pada kita sembah dia. Betul tak? Betul tak? Itulah ayat golongan makrifat. Akhir ayat semayang. Semayang itu salah lah. Memang Tuhan tak berhajat dah kita kena semayang kau, kena ibadat juga, kerana Tuhan suruh. Tuhan suruh, walaupun Tuhan tak berhajat. Dah apa? Sia-sia tak sia-sia?
Kerana kepatuhan itu tanda ketaatan dan kehambaan, bukan sebab berhajat kepada amalan kita. Dia ulang tu, dia kata Tuhan tak berhajat apa sembahyang kita. Siapa yang khusyuk sembahyang? Saya tanya, siapa yang sini khusyuk sembahyang dia? Cakap itu. Siapa yang kata dia khusyuk dalam sembahyang dia? Tak memang khusyuk. Tak ya. Siapa yang ni? Kita tidak ada apa sembahyang kita. Sembahyang kita tidak khusyuk. Tuhan tak perlu pun kepada sembahyang kita. Tuhan tidak perlu pun kepada ibadat kita. Tuhan tidak perlu pun kepada puasa kita. Jadi natijah tu fikir sendiri lah. Tidak kabur gitu kena takak lah di jabat agama. Kena takak lah. Dia nak cakap tu. Dia nak takak kata tak wajib sembahyang, kena takak lah. Tapi dia bagi mukadimah, natijah tu fikir diri. Mukadimah sani, awal sani tu natijah nampak dah. Jadi masing-masing fikir lah. Tapi nak dakwa tak boleh, sebab dia tak sebut. Dia tak sebut natijah. Tak sorry. Anda buat ni. Okay. Jadi ma yuhasilu gharadah. Okay. Wa huwa fata'ammal. Qauluhu kaifa ismu istifhamin, isim istifham ala wajhi ta'ajjubi, atas jalan ta'ajjub. Bagaimana? Maknanya bagaimana masuk takkan berlaku ta'ajjub. Mustahil gitu, takkan berlaku. Pelik sungguhlah. Wal wawu fi qawlihi wa huwa jalla wa azza lil hal. Wa tu nama wawul hal. Bagaimana boleh berlaku demikian? Wal hal, Allah Ta'ala maha kaya dari setiap yang lain. Ai kaifa yasihhu dhalika, bagaimana sah demikian itu? Wal halu annahu jalla wa azza al ghaniyyu an kulli ma siwah. Wal hal, Allah Ta'ala yang maha agung maha tinggi itu terkaya ia dari setiap yang selainnya. Habis. Kemudian seterusnya kata musannif Imam Sanusi, wa kadza yu'khadhu minhu aidan annahu la yajibu alaihi ta'ala fi'lu syai'in minal mumkinati wa la tarkuhu. Dan begitulah dipaham daripada istighna itu juga bahawa tidak wajib atas Allah melakukan sesuatu daripada segala mungkin dan tidak meninggalkan, yakni tidak wajib meninggalkan melaku sesuatu daripada mungkin. Buat sesuatu pun tak wajib, tak buat pun tak wajib. Nak buat mungkin pun, buat mungkin tu wajib, tak wajib, tak buat pun tak wajib. Idh law wajaba alaihi ta'ala syai'un minha aqlan, kerana jika wajib di atas Allah sesuatu daripada mungkin itu pada akal, kalau Tuhan wajib buat mungkin, awistahala aqlan, ataupun mustahil pada akal Tuhan buat, kathawabi mathalan, contoh seperti pahala. Kalau wajib Tuhan bagi pahala kepada orang buat baik, lakana jalla wa azza muftaqiran ila dhalika syai', nescaya berhajatlah Allah Ta'ala kepada demikian itu, liyatakammala bihi, supaya jadi sempurna dengan dia. Kalau wajib Tuhan buat mungkin, mesti Tuhan buat. Kalau tak buat, tak sempurna. Sebab benda buat tak wajib. Tak buat hak wajib, tak buat hak wajib, mana tak sempurna, maka dia mesti buat. Kalau mustahil pula, makna kalau mustahil, kalau tidak mustahil buat, tak? Mustahil buat, makna kalau dia buat juga dia lawak, maknanya tak patut lah. Padahal dia belah buat pun tak mesti, belah tinggal pun tidak mesti. Qauluhu wa yu'khadhu minhu, difaham daripadanya, ai min istighnaihi, daripada terkayanya Allah Jalla wa Azza an kulli ma siwa, yang maha agung, yang maha tinggi daripada setiap, maha suci daripada setiap selainnya. Qauluhu aidan, ai kama ukhidha minhu ma taqaddama, sebagaimana difaham daripada juga barang yang telah lalu. Qauluhu annahu la yajibu alaihi fi'lu syai'in minal mumkinat ila akhirih,
Tak wajib Tuhan buat sesuatu daripada segala mungkin. La yakhfa annahu isyaratun ila aqidatil jaizi. Tiada tersembunyi bahawa ini, perkataan ini isyarat kepada aqidati al-jaiz. Nak cerita akidah berkaitan jaizat. Al-jaiz fi haqqillah apa dia? Fi'lu mumkinin aw tarkuhu. Buat mungkin atau tinggal buat mungkin. Nak cerita mengenai akidah al-jaiz. Wa zahiru sani'ihi, zahir perbuatan musannif tu, anna qasdahu bidzalika, bahawa tujuan musannif, musannif ada tujuan apa? Ada makhluk. Bahawa tujuan musannif dengan demikian itu ibtalu wujubi fi'lin aw tarkihi alaihi ta'ala, membatalkan wajib memperbuat sesuatu atau meninggalkannya, wajib meninggalkannya, nak batal tu alaihi ta'ala, atas Allah ta'ala, min ghairi iltifatin ila kauni dhalika gharadan aw la, tanpa melihat kepada keadaan demikian itu jadi sebab ataupun tidak, gharad ataupun tidak, tujuan ataupun bukan tujuan. Okey, sekarang ni hak tadi cerita bab Tuhan buat bukan dengan nak mencapai tujuan dan matlamat tertentu. Sekarang ni diulang pula, dia kata Tuhan tidak wajib buat mungkin dan tidak wajib tinggal buat mungkin. Mungkin itu nisbah dia tak wajib, sama ada buat ataupun tinggal, tak wajib belaka. Dah tadi gharad, matlamat tu kan, matlamat itu isu lain. Sekarang ni cerita Allah Ta'ala tak ada wajib buat mungkin dan tak ada wajib tinggal buat mungkin, tanpa melihat kepada mungkin itu matlamat dia ke tak matlamat. Mungkin itu matlamat dia atau bukan matlamat dia. Hak tadi merujuk kepada aghraq itu matlamat. Hak ni buat mungkin umum. Buat mungkin umum. Sama ada mungkin itu matlamat dia. Contoh apa? Ibadat. Tujuan untuk beribadat. Buat manusia tujuan untuk ibadat. Ibadat tu perbuatan hamba, matlamat dia ataupun bukan matlamat dia tu. Adakah ibadat tu gharad? Ada, bukan gharad. Okey, sekarang ni benda buat makhluk saja. Tengok pada buat makhluk aja. Ataupun beri pahala. Beri pahala. Itu beri pahala. Matlamat dia, tujuan nak beri pahala tu kerana ada matlamat tak ada matlamat, tak melihat. Pahala tu matlamat perbuatannya untuk beri pahala atau tidak, tak kira. Di sini nak menyatakan, nak membatalkan wajib buat perkara mungkin ataupun tidak buat perkara mungkin, tanpa melihat kepada dia itu gharad ataupun tidak. Tadi melihat kepada dia itu matlamat atau tidak. Wa huwa al-mutabadaru, itulah yang segera fahamnya. Ada sebab bincang dah buat matlamat tadi. Sekarang ni bila ulang sekali lagi, padahal gharad tu boleh jadi makhluk juga, mungkinat juga orang. Tapi ni nak cerita pada secara umum, mungkinat. Itulah yang segera faham, mutabadaru, yang segera faham. Lakin tapi sarrahal musannifu fi syarhihi, telah menjelaskan, menerangkan dengan jelas oleh musannif fi syarhihi, pada syarahnya. Syarah Ummul Barahin sendirilah. Syarah dia, saya musannif kan buat syarah dia sendiri kan. Syarah dia Hasyiah Syekh Dusuki. Dalam syarah tu dia kata bi annal gharada min zalika, tujuan daripada demikian itu. Dia syarah perkataan dia sendiri. Dia kata tujuan aku buat gitu tu ibtalu ahadi qismail gharadi, membatalkan salah satu dua bahagian gharad. Tujuan dan matlamat ni ada dua jenis. Tujuan dia asing ni tujuan nak batal tu lah. Bayanu dzalika, keterangan demikian itu macam mana? Annal gharada ala qismain, tujuan dan matlamat tu terbahagi dua. Ahaduhuma, salah satunya maslahatun ta'udu alaihi ta'ala, maslahah dan kebaikan yang kembali kepada Tuhan. Wal akharu maslahatun ta'udu ala khalqihi, yang kedua maslahah yang kembali kepada makhluk dia. Okay.
Dah hak mana semustahil? Kilahuma muhal. Dua-dua pun mustahil. Hak pertama, maslahah yang kembali kepada dia pun mustahil Tuhan buat sesuatu tujuan kerana nak mencapai maslahah matlamat yang kembali pada dia. Tu mustahil. Okey, dia buat sesuatu kerana tujuan matlamat yang nak sampai kepada makhluk, bukan pada dia. Nampak macam ada mustahil tak? Nampak macam ada mustahil. Pelik apa? Matlamat bukan matlamat dia, matlamat makhluk. Matlamat makhluk. Dah. Apa mustahilnya? Mustahil juga. Sebab apa? Sebab akan terhad kudrat Tuhan tu, dia nak capai matlamat tu dengan tujuan kena buat tu. Padahal dia mampu mencapai matlamat tu, buat tu tanpa perlu ada sesuatu pertengahan. Contoh, kita kata nak suruh amal kena jalan hudu. Nak suruh amal kena jalan hudu. Maka wajib untuk amal kena buat wudu. Ni bukan hukum syarak bukan hukum syarak Dengan maksud kalau dak buat wudu tak akan jadi amal. Padahal Allah Taala mampu menjadikan manusia itu amal dalam keadaan tanpa ada apa-apa hukum. Jadi sama ada maslahah yang kembali pada Tuhan, itu mustahil jelaslah. Maslahah yang kembali kepada makhluk sekalipun. Maslahah yang kembali pada makhluk sekalipun. Benda ke contoh lain? Benda? Hudud hukum hudud lah. Hukum hudud kan perbuatan, ahkam wal af'al, perbuatan Tuhan. Mana? Benda? Curi potong tangan. Ya makna contoh lain lagi makna untuk jaga tu belah tinggal belaka belah buat contohnya. Katalah sembahyang Tuhan. Sembahyang Tuhan murah rezeki, katakanlah dak. Sembahyang Tuhan murah rezeki. Jadi untuk murah rezeki dengan sembahyang Tuhan. Sembahyang Tuhan perbuatan hamba. Allah Taala buat. Tujuan untuk dapat murah rezeki ke siapa? Ke Tuhan? Ke Tuhan, ke hamba. Dan Tuhan berhajat dak untuk supaya untuk murah rezeki tu dengan cara sembahyang Tuhan? Tak. Allah Taala boleh memberi murah rezeki walaupun tanpa sembahyang Tuhan. Ni kuakan yang bukan makna suruh tinggal Tuhan. Tapi maknanya nak cerita dari segi hukum, tiada sesuatu yang wajib atas Allah Taala. Jadi di sini dia kata maslahah dua. Sama ada maslahah kembali pada Allah tu jelas. Hatta maslahah yang kembali pada makhluk mustahil juga. Kilahuma muhalun. Wa qad taqaddama ibtalul awwali, dan telah terdahulu membatalkan yang pertama. Mana maslahah yang kembali pada Allah. Tu jelas dah. Fi qawlihi wa yu'khadhu minhu aidan tanazzuhuhu ta'ala 'anil aghradi ila akhirih. Hak pada sebelum ni, Maha suci Allah daripada ada matlamat dan tujuan pada perbuatan. Hak tu maslahah yang kembali kepada Allah. Mustahil. Wal qarinatu 'ala annahu arada khususal aghradil 'aidati 'alaihi ta'ala. Apa qarinah yang mengatakan bahawa musannif menghendaki khusus matlamat-matlamat yang kembali pada Allah itu, pada katanya tanazzuhu ta'ala 'anil aghrad tu. Kenapa kita kata hak tu merujuk pada maslahah yang pertama, al-ula. Qarinah dia al-idafatu ila dhamir. Idafat kepada dhamir fi qawlihi ila ma yuhassilu gharadahu, kepada sesuatu yang menghasilkan tujuannya. Tujuan siapa? Tujuan Allah. Itu menunjukkan bahawa kalam sebelum ni merujuk kepada maslahah yang kepada diri Tuhan. Kerana idafat dhamir ila yuhasilu gharadahu tu. Gharad siapa? Gharad Allah. Kalau tidak, gharad makhluk. Ataupun sebut al-gharad umum lagi. Tapi bila sebut gharadahu, jelas itu maslahah yang kembali kepada Allah.
Hak tu ternafi. Wa kadza asyara ila ibtali tsani, dan demikian mengisyarat musannif kepada membatalkan yang kedua biqaulihi, dengan katanya wa yu'khadhu minhu aidan, dipaham daripadanya juga annahu la yajibu. Sekarang kita bincang ni, annahu la yajibu alaihi ta'ala fi'lu syai'in minal mumkinat aw tarkuhu idh law wajaba alaihi syai'un minha aqlan aw istahala aqlan kathawab. Dipaham daripada yang kedua itu, batalnya daripada katanya wa yu'khadhu minhu aidan annahu la yajibu ila akhirih ala ma sarraha bihi al-musannifu fi syarhihi, mengikut apa yang diterangkan dengan jelas oleh musannif dalam syarah dia, syarah pada kitab Ummul Barahi dia. Tengok situlah. Tapi sini jelas dah sini Okey. Wa ala fardi annahu qasada dzalika, atas andaian, fardi andaian, annahu qasada dzalika, bahawa musannif mengqasadkan demikian. Musannif niat hak pertama, hak dulu tu nak membatalkan al-maslahah al-maslahah al-ula tu, maslahah ta'udu ala Allah. Yang kedua ni nak membatalkan maslahah ta'udu ala khalqi tu, yakunul kalamu mushkilan, kalam musannif jadi iskal. Jadi ada iskal ni apa? Ada sedikit muskil. Bahasa kita muskil. Ada muskil. Kenapa? Kalam musannif jadi muskil lah. Li'annal gharada, kerana gharad itu, tujuan matlamat tu, kama taqaddama, sebagaimana telah terdahulu, huwal maslahatul mutarattibatu 'alal fi'li awil hukmi min haitsu kaunuhu maqsudatan minhu. Kan tu takrif dia kan. Gharad itu ialah maslahah yang terhasil atas perbuatan atau hukum dari segi dia itu dimaksudkan betul. Dimaksudkan daripadanya. Apa faham? Daripada takrif maslahah sendiri, daripada takrif gharad sendiri, faham dah bahawa gharad itu khusus kepada matlamat yang kembali kepada diri. Diri tu orang hak buat. Kan maslahah gharad kan ni terjemah gitu, al-maslahatu al-gharad tu al-maslahatul mutarattibatu 'alal fi'li, maslahah yang terhasil atas perbuatan atau hukum dari segi dia itu dimaksudkan daripada perbuatan. Siapa yang maksud? Fa'il, pembuatlah. Maka wahina idzin fala budda min syai'ain, maka ketika itu tidak dapat tidak daripada dua perkara. Tak dapat tidak daripada dua perkara. Apa dia? Al-gharadu wa ma qusida minhu. Gharad, matlamat, wa ma qusida minhu, dan apa yang dikosadkan, diniatkan, dikehendaki daripadanya. Zalikal gharadu, oleh itu matlamat. Jadi faham situ ada dua perkara, matlamat dan benda yang nak mencapai matlamat. Ada dua tu, gharad, matlamat, dan benda yang nak mencapai pada matlamat. Bukan buat matlamat saja. Ada dua perkara tu. Al-gharad satu, wa ma qusida minhu dzalikal gharad, apa yang dikosad, diniatkan daripadanya itu demikian tujuan. Walam yadhkur al-musannifu illa thawaba, walhal musannif tidak sebut kecuali thawab. Mana contoh tu? Idz la wajaba alaihi ta'ala syai'un minha aqla aw istahala aqlan kathawabi mathalan, seperti thawab. Musannif sebut thawab. Okey. Fayus'al wa yuqal, maka ditanya dan dikata. Maka kita tanya musannif, ainal gharad wa ma qusida minhu dzalikal gharadu, maka di mana gharad, mana tujuan, dan mana perkara yang diniatkan daripadanya itu akan tujuan tersebut. Gharad hak mana se, perkara yang mencapai matlamat tu hak mana se? Mana sini? Musannif sebut se je. Musannif sebut as-sawab. Okey. Dah sawab. Padahal ada dua perkara. Dah sawab tu mana se? Wa ujiba, dan dijawab bi annal murada minat thawabi,
yang dikehendaki daripada thawab itu miqdarun minal jaza, satu kadar daripada balasan. Kadar balasan tu pahala. Pahala tu kadar balasan, makna benda hok nak balas. Wa huwa ghairul fi'li, balasan itu bukan diri perbuatan. Allazi huwa ta'alluqul qudrati, yang mana perbuatan itu ialah ta'alluq kudrat dengannya. Ta'alluq kudrat dengannya dengan perbuatan. Al-musamma bil isabah, yang dinamakan dengan isabah, memberi pahala. Jadi pada kalimah sawak tu begini, sawak itu di sini dua benda. Sawak dengan maksud miqdar minal jaza, balasan tu sendirilah, kadar balasan. Contohnya syurga tak lalulah, ataupun bidadari tak bidadari, itu sawak dia. Ataupun tak benda istana dalam syurga, itu sawak. Yang kedua apa dia? Isabah, memberi pahala. Tuhan menjadikan syurga, Tuhan menjadikan istana dalam syurga. Dua benda tu. Syurga tu sendiri, perbuatan Allah menjadikan syurga. Istana tu satu, itu qadru minal jaza, perbuatan Allah menjadikan istana dalam syurga. Okey, jadi fal gharadu wa anna al murad minas thawab miqdaru minal jaza wa huwa ghairul fi'li, itu miqdaru minal jaza, bukan fi'il, bukan perbuatan. Allazi huwa ta'alluqul qudrati bihi, iaitu ta'alluq kudrat Allah Ta'ala dengan perbuatan. Al-musamma bil isabah, yang dinamakan dengan isabah. Kudrat Tuhan nak memberi pahala, nama isabah, Allah memberi pahala. Okey. Fal gharadu huwal awal, gharad tu ialah yang pertama. Mana? Thawab dengan makna miqdarun minal jaza, itu gharad. Wa ma kusida minhu dzalikal gharad huwa tsani, apa yang dikosadkan daripadanya matlamat tersebut, itu yang kedua, itu isabah. Jadi gharad itu sawab, gharad itu sawab, ma kusida minhu isabah. Gharad itu sawab, ma qusida minhu dzalikal gharad isabah. Syurga itu gharad dia. Allah buat syurga, itu isabah kepada orang taat. Wa ala taqdiri an yurada bi thawabil isabata, an yurada bi thawabi isabatu, atas andaian bahawa yang dikehendaki dengan sawab tu isabatan. Kalau kata kita takdirkan, kalau musannif sawab tu makna memberi pahala, bukan diri pahala, memberi pahala. Isabah fala mani'a min kaunihi gharadan maqsudan, maka tiada penghalang dari keadaan sawab dengan makna isabah itu menjadi gharad maqsudan minal fi'li, gharad yang dikehendaki daripada perbuatan. Gharad yang dikehendaki daripada perbuatan. Wa huwa khalquhu ta'ala at-ta'ata, iaitu Allah menciptakan ketaatan, allati tarattaba 'alaiha thawabu, yang menghasilkan atasnya pahala. Tuhan ciptakan isabah tu, Tuhan ciptakan ketaatan pada hamba yang menghasilkan, dengan sebab ketaatan itu hasilkan pahala. Dah itu perbuatan, hasil perbuatan pula isabah. Isabah macam mana terhasil? Macam mana hasil isabah? Hasil dengan khalqut ta'ah. Tuhan nak beri pahala tu, macam mana Tuhan beri pahala? Buat taat. Maknanya Tuhan buat taat. Lepas Tuhan buat taat, Tuhan buat beri pahala. Faham? Tuhan buat taat. Tu perbuatan Tuhan lah. Perbuatan Tuhan kepada hamba, Tuhan buat taat. Dengan sebab Tuhan buat taat, Tuhan buat beri pahala. Pahalanya apa? Syurga. Dah gitu dua kali tu bertindak perbuatan atas perbuatan. Idla mani'a la yumna'u tarattubu fi'lin ala fi'lin akhar, kerana tidak dihalang
tersusun, terhasil perbuatan atas perbuatan orang lain. Tuhan buat taat, hasil daripada itu Tuhan beri pahala atas taat yang Tuhan buat. Pelik tak? Tak pelik, tak benda. Taat hamba Tuhan buat, beri pahala atas taat yang Tuhan buat pun Tuhan buat. La yumna'u, tidak terhalang, tersusunnya perbuatan atas perbuatan lain. Panjang dia lagi tu. Wa ma'adzalika kullihi fahuwa ghairu munasibin li zahiri sani'il matni kama alimta. Dengan demikian kesemuanya itu tidak munasabah dengan zahir perbuatan musannif pada matan sebagaimana kamu tahu. Jadi takwil kok ni jauh sikit lah. Jauh sikit. Hak senang hak mula-mula takdilah. Nampak tak? Hak tadi cakap pada aghraq, sekarang cakap pada sebut menceritakan akidah al-jaiz. Jadi takwilan begini maksudnya tidak zahir daripada perbuatan ataupun daripada kalam musannif. Wal manfiyu, maka yang dinafi dan yang dinafikan itu innama wujubu al mustafadu minal aqli. Yang dinafikan itu wajib yang dipaham daripada akal, wajib akli lah ni. Dia kata la yajibu alaihi ta'ala tu akhdhan min qawlihi, kerana dipaham daripada kata musannif id la wajaba alaihi ta'ala syai'un tu. Wajaba alaihi tu makna wajib akal. Jadi itu yang nak dinafikan di sini, dinafikan wajib akal, bukan wajib pada syarak. Wa ammal wujubu al mustafadu minasy-syar'i fa huwa thabitun la manfi. Adapun wajib yang diambil daripada syarak, wajib syar'i itu memang sabit dan tidak ternafi. Makna Tuhan beri pahala atas taat, hak tu memang wajib. Wajib apa? Wajib syar'i. Wajib syar'i. Jadi hak ni kata tak wajib, ini wajib akli. Faham daripada kata musannif wajaba alaihi. Itu wajib akli. Fathawabu mathalan, maka pahala contohnya jaizun fi haqqihi ta'ala aqlan. Pahala dari segi pahala itu harus pada hak Allah Ta'ala, pada akal. Lakinnahu wajibun syar'an, tapi wajib pada syarak. Wajib Allah Ta'ala beri pahala pada syarak, tapi harus pada akal. Li'annahu qad warada al-wa'du bihi fil kitab was sunnah. Kenapa wajib syarak? Kerana telah datang janji dengannya pada Quran dan juga hadis. Telah datang janji baik, janji Allah Ta'ala padanya, pada Quran dan juga sunnah. Wallahu a'lam. Apa dah? Berapa kali kita nak habis nak baca ni qasidah ni. Qasidah Syekh Al-Amir. Dia sebut fi wujub ibtalu wujubi fi'li syai'in, pada membatalkan wajib membuat sesuatu daripada makhluk. Tak. Syekh Amir kata apa dalam hasyiah dia? Tulis ni. Dalam hasyiah. Ta'liq hawasyiah tepi ya. Dia kata subhana maulana al-halimi takarruma, maha suci Tuhan kita yang maha baik, maha lembut, takarruma sebagai memberi ikram, memberi kemurahan. Rabbil ibadi bi fadlihi ansyaha, Tuhan sekalian makhluk dengan kemuliaannya dia menciptakannya. Amadahum ni'aman safat min fadlihi, dia menganugerahkan kepada mereka nikmat-nikmat yang suci, yang murni, min fadlihi, dari kemurahannya. La jumpa tak Syekh? Betul. Ni senang kita bagi dah. Bahar kamil, kamalal jamalu minal buhuril kamilu, mutafa'ilu. La yastati'u laha syakuru jazaha, tidak mampu bagi nikmat itu oleh orang yang bersyukur untuk membalasnya. Siyani fiha syakirun ma'a kafirin,
sama pada nikmat itu orang yang bersyukur dengan orang yang kafir. Sama baginya orang yang bersyukur dan orang kafir. Orang bersyukur pun tak boleh nak membalas nikmat Tuhan. Orang kafir tak boleh balas nikmat Tuhan. Dari segi nak balas sama. Dari segi pahala, orang bersyukur dapat pahala. Sebab dia menunaikan hak nikmat. Hak nikmat tu bersyukur. Tapi bersyukur dia tu boleh balas tak? Tak boleh balas. Tapi Tuhan terima dengan lemah. Orang kafir dia tidak menunaikan hak syukur, memang dia salah lah. Memang yang akan berdosa. Tapi dari segi balas dan balas sama. Nampak? Bal syakirun na'ma asyaddu fahahan. Bahkan orang yang mensyukur nikmat itu lagi kuat fahahan, lemah untuk mengucapkannya. Orang mensyukur nikmat itu sebenarnya tak mampu nak mengucapkan kesyukurannya. Ihdhar tadhunnu bi syukrihi jazaitahu. Jaga kamu sangka dengan syukurnya itu, syukur akan Allah itu idhafah masdar kepada maf'ul. Jazaitahu, kamu membalasnya, sangka syukur Tuhan tu membalas Tuhan dengan nikmat dia. Fasyukru minhu ni'matun ulaha. Maka syukur daripada Allah tu nikmat yang Tuhan beri pula. Yang diutamakan pula. Ingat, Tuhan beri nikmat, kita syukur. Syukur tu nikmat dah. Syukur tu nikmat Tuhan pula. Jadi kena syukur pula. Syukur tu nikmat Allah. Kena syukur pula. Jadi tak mampu. Tak mampu. Tu kata tak boleh tu. Lemah fahahan daripada fahahah. Yakni al-ajzu 'anil nutqi, lemah daripada berkata bercakap dengan fasih. Wa syaqa'u nasun akharuna bi'adlihi, dan celakalah manusia-manusia lain dengan keadaannya. Fabihi na'udzu minasyaqa waradaha, maka dengan Allah kita minta berlindung daripada kecelakaan dan juga kehinaan. Fal kullu minhu sa'iruna li hukmihi, kesemuanya daripadanya akan kembali kepada hukumnya. Subhanahu rabban wa ni'ma ilaha, maha suci Allah sebagai Tuhan dan sebaik-baik Tuhan. Qulu liqaumin alzamuhu masalihah, katakanlah kamu kepada kaum yang mewajibkan Allah itu maslahah. Ini radd ala Mu'tazilah. Mu'tazilah aujaba ala Allah as-salah wal aslah. Mu'tazilah kata Allah wajib buat yang molek dan lagi molek. Kata kepada mereka, ya bi sama fahum bihi qad faha. Hei, alangkah hinanya, celakanya apa yang dicakap mulut dengannya. Qad fahat, ma fahum, ma fahum, fa ni mulut mereka, bihi qad faha, ai qad faha bihi, telah berkata dengannya. Celaka sungguh mulut yang mengucapkan perkataan itu, yang kata Tuhan wajib salah wal aslah tu. Mu'tazilah lah. Min aina antum laita syi'ri fa'qilu, daripada mana kamu tu sebenarnya? Tak, kamu tu daripada mana yang kata siapa gitu? Laita syi'ri fa'qilu. Makna maka berfikirlah, alangkah. Laita syi'ri itu makna ta'ajjublah. Maka kamu berfikirlah, pelik sungguh kamu. Mu fikir sikit. Ara'uhum dhallat wa zada'ama, pikiran mereka telah sesat dan bertambahlah buta mereka. Nampak? Ini tidak ada sesuatu yang wajib ala Allah. La yajibu ala Allah syai'. Allah a'lam. Sikit je. Qauluhu yalhaqul ma'mum. Ni baca semasalah ini, tapi masalah ni penting. Qauluhu yalhaqul ma'mum, dia kata kama anna sahwahu qala al-muallif rahimahullah nafa'ana bi ulumi fid darain. Jumpa tak maksud apa? Siapa dia nuskah tu? Haji. Ada tak? Fa in taraka sujud. Siapa ni?
matan ni fa in taraka sujud. Fa in taraka sujud as-sahwi 357 2 lebih lama kan? Salah tengok. Cuba yalhaqul ma'mum. Yalhaqul ma'mum. Kama anna sahwahu, sebagaimana lupa tu imam, yalhaqul ma'mum, berjangkit pada makmum. Wa sujudu sahwi sajdatani. Okey. Qauluhu yalhaqul ma'mum, lupa imam jangkit pada makmum. Ai walau kana sahwuhu ail imami qabla ibtidaihi bihi. Walaupun lupanya siapa? Tu imam itu sebelum mengikut makmum dengan tu imam. Tu imam lupa sebelum makmum ikut dia. Makna makmum mari lewat lah. Makmum masbuk ni, masbuk solat ni, dia mari lewat. Tu imam lupa rakaat pertama, makmum mari rakaat keempat. Tu imam lupa rakaat pertama, makmum mari rakaat keempat. Lupa tu imam akan berjangkit ke makmum juga. Sunat makmum sujud sahwi. Fa idza sajada imamuhu lisahwi, maka apabila tafriq, apabila mensujud oleh imamnya lisahwi kerana lupa, lazimahu mutaba'atuhu, wajib akan makmum mengikut tu imam. Tu imam sujud, makmum wajib sujud. Wa illam ya'rif annahu sahah, walaupun tak tahu tu imam ni lupa, dah mari rakaat keempat, tahu kan tu imam lupa, ikut-ikut tak ada silap pun rakaat keempat, rupanya lupa sebelum rakaat tu. Dah tak tahu benda ikut lah. Nampak tak? Dah ada ke orang kata tak payah ikut, apa tak tahu. Bukan salah kita, salah tu imam. Awak pandai dia pula. Bukan salah kita, salah tu imam lupa kan? Kita tak payah ikut lah. Dah batas itu le. Jangan main batas itu le. Hatta lawiq ni, sehingga kan lawiq tasara ala sajdatin wahidatin, kalau imam hanya buat satu sujud, menghadkan atas satu sujud, tu imam dia sujud sahwi dah, tapi dia sekali sujud sajadal makmum, maka sujud oleh makmum. Ukhra, makmum sunat sujud yang kedua. Ni berlaku sungguh bulan puasa ni. Sejik ke usah? Sejik ke usah? Si baik bukan adik entak. Tak imam ipok. Kemoja ke mana lah tu. Tak imam ipok mari. Jadi silap. Tapi hok nak jadi cerita je, Jumaat tu anda ceramah situ, anda sebut. Lepas tu berlaku. Tapi bukan berlaku gitu, berlaku lain sikit. Masalah lupa tu berlakulah, sebut dah. Sebab sebut tu apa sebab? Ada orang tanya kat mesej kan. Berlaku masjid lain. Jadi Jumaat tu sebut isu kalau tak imam lupa ni, sujud sahwi mana ni. Tapi masalah berlakunya lain sikit. Hak berlakunya kat masjid ke besar tu, hak berlaku tok imam bangun ke rakaat ketiga, tarawih 2 rakaat kan. Tarawih 2 rakaat. Jadi tok imam bangun rakaat ketiga. Bangun rakaat ketiga. Bila bangun rakaat ketiga, makmum dak naik lah. Baguslah. Mana sujud tu orang pandai-pandai duduk lah. Hak tanya anda tu, dia tanya masalah lain. Makmum tok imam bangun rakaat ketiga, makmum bangun belaka. Tak sesejik bangun. Dia kata pelik gitu. Siapa tak ada orang sedar. Tak ada orang sedar. Dia tak ada orang sedar. Dia mesti tak tahu ni. Dak seramai-ramai sejik tu bangun belaka. Jadi banyak isunya kata ada hak ajar kata dah bangun 3, buat tambah segi jadi 4. Dah ada orang kata gitu. Dah ustaz kau kata. Tapi ustaz ni bukan ustaz ngaji kita lah maknanya. Dia kata Allah buat 3, tambah segi jadi 4. Dah jadi 4. Jadi hak berlaku nak kabarlah kalau tambah sepat dak jadilah ni. Tapi hak berlaku tu imam tu bangun rakaat 3, makmum tak bangunlah.
Makmum subhanallah. Tok Imam turun balik, Tok Imam sujud sahwi. Tok Imam sujud pula, dia sujud sekali. Dia sujud sahwi 2 kali kan. Sujud, lepas tu duduk antara sujud pula. Tok Imam sujud sekali. Tu jadi ceritanya. Tok Imam sujud sekali. Jadi riuh lah. Sekali nak buat gua ni. Jadi sini tengok ni. Ada sini. Law iktasara ala sajdatin wahidah. Kalau imam hanya menterhadkan sujud sekali, buat sekali je, sajadal makmum ukhra. Makmum kena sujud yang lain, sujud kedua. Tok Imam sujud sekali. Lepas tu dia akan duduk lah. Duduk nak bagi salam. Kita ni makmum kena sujud kali kedua pula, sebab sujud sahwi 2. Sujud sahwi 2 kali. Kalau buat sekali dengan sengaja, lepas ni jadi batal. Jadi Tok Imam andai kata salah. Tok Imam debur kau salah ni. Dia sujud sekali, kita kena tambah sekali lagi. Tok Imam jemput tak? Dok sekali tu ya mari nak ketik dia semua tu. Jadi tak ada. Jadi masalah lain ke ni, masalah lain. Ni dah sebut ni. Summa bila gitu summa yasjudu aidan akhir salati nafsihi. Kemudian dia sujud lain pula. Sujud sekali kedua pada akhir sembahyangnya. Sajda yasjudu aidan akhir salatihi. Hak ni gua ni, hak ni iskal sikit. Hak ni anak tanya Syekh Sa'ud sebab faham daripada kalam ni, kalau ia sama dengan Tok Imam, dia tak payah tambah dah sekali lagi sujud, dia tak jadi tasasul pula. Dia sujud, Tok Imam sujud sekali, Tok Imam bagi salam, kita kena bangun sujud sekali lagi. Dah kita kena sujud sekali lagi dah. Sujud sekali tu untuk ni. Faham tak? Hak ni kata summa yasjudu aidan akhir salatihi. Kemudian dia sujud sekali lagi untuk sembahyang diri dia. Ini kalau dia masbuk. Kalau dia makmum masbuk. Di situ. Kalau dia makmum masbuk mana? Dia mari rakaat kedua Tok Imam tarawih. Rakaat kedua. Tok Imam tarawih, dia pun sujud sahwi sebab salah bangun kan. Sujud sahwi. Lepas sekali sujud ia salam. Kita kena sujud kali kedua lah. Kerana sujud sahwi 2 kali. Lepas tu bangun. Bangun sebab kita baru serakaat. Tambahlah serakaat lagi, cukup 2 rakaat. Sebelum salam kita sunat sujud sekali lagi. Kita sunat sujud sekali lagi. Sekali lagi mana sujud sejadah sekali lagi lah. Sujud sejadah tu tetap 2. Jangan tanya sekali lagi tu sekali pula. Susah nak apa. Kita sunat sujud sekali lagi. Kenapa? Kerana lupa Tok Imam. Tok Imam tadi lupa dah. Jadi lupa Tok Imam tu berjakit kepada makmum. Kat mana tempat sujud makmum? Tempat sujud sahwi makmum ialah sebelum salam terakhir makmum. Dah kita dah sujud dengan Tok Imam, itu sujud kerana mutabaah sahaja. Sujud dengan Tok Imam, sujud sahwi itu sujud kerana mutabaah sahaja. Jadi kesunatan sujud sahwi itu masih berada, masih ditanggung. Kayak gini sebelum salam sembahyang kita sunat kita sujud sahwi. Jadi 4 kali. Jadi muskilnya kalam bersanih ni, kalau kita faham, kalau kita makmum muafiq daripada awal dah, berapa kali nak sujud? 2 kali je, jangan pergi buat 4 pula. Nampak tak? Kan dia kata hendaklah dia sujud sekali, hendaklah dia sujud pada akhir sembahyangnya. Dah akhir sembahyang ni nisbah makmum lah, makmum masbuk. Kalau makmum muafiq dah situ dah lepas sujud. Nak sujud sekali lagi benda. Jadi anak hak tu kita faham. Anda tanya Syekh Sa'ud, betul. Maknanya hak ni nisbah kepada makmum masbuk. Masbuk. Hak tu makruf dah. Kalau kita ikut Tok Imam memang atas makmum dia ke sunat sebelum salam.
Cuma kalam ni dia tak sebut masbuk kedua tu waktu iskal kan. Tapi hukum memang masbuk atau tidak akan jadi iskal pada makmum muafiq tu. Okey. Wa in tarakahul imamu, dan jika meninggalkan sujud oleh imam. Wa in tarakahul imamu ghayah. Sunat makmum sujud. Wa in tarakahul imamu ghayah, dia walaupun tok imam tinggal. Makna tok imam ada lupa. Kalau contoh masalah tadi, tok imam bangun rakaat ketiga, bangun tegak dah. Lepas tu dia turun dak sujud sahwi, salah tu. Kita ni sunat sujud sahwi. Kita ni sunat sujud sahwi. Sebab apa? Lupa imam berjangkit ke makmum. Imam dia, kita ikut tu imam mana? Kita imam subhanallah, dia turun balik. Kita masuk turun balik, ikut imam turun balik ke tak? Kena turun balik. Sebab kita ikut dia kadang-kadang tersalah. Kita bukan kita nak bangun, kita kena mufarakah lah. Kita masih dah sembahyang. Okey. Wa in tarakahu al-imam, falau tarakal ma'mumu al-mutaba'ata, kalau meninggal oleh makmum akan mengikut imam amidan aliman, hal keadaan dia sengaja, lagi dia tahu, batalat solatuhu, batal. Tok imam sujud sahwi, dia kata aku bukan salah. Tok imam salah. Dia pun dak ikut. Tinggal mutaba'ah. Kalau dia mufarakah lain cerita. Dia mufarakah lain cerita. Maka batal sembahyang li mukhalafatihi halal qudwati, kerana menyalahinya hal ketika dia mengikut tu imam. Okay. Wal farqu bainama huna wa bainama law qama, wallahu a'lam. Cukup panjang. Lewat dah. Mata aja hari. Ya. Kalau tak dia macam imam dia tertinggal tu makmum sunat ke atau tegak walaupun dia tertinggal sujud sekali. Tak tegak. Sunat ke? Lepas tu maksudnya dia boleh sujud kan masuk mula ni. Masuk mula. Mula sujud tu boleh salam mula. Lepas tu dia lupa tu, dia sujud kali pula. Kali je lah. Sebab boleh jadi lupa pula. Sujud kali. Lepas tu sujud dia lupa pula. Dah habis dah. Allah Ta'ala. Subhanallah.